Assalamualaikum dan salam sejahtera. Selamat datang ke Dbot. Hari ini saya akan berkongsi sedikit sebanyak mengenai macam mana nak download dan menggunakan Dbot. So pertama sekali, untuk download Dbot, boleh pergi ke App Store ataupun Google Play dan search je Dbot. Search Dbot dan dia akan keluar lah. Dari situ awak boleh download. Okey, selepas je awak download, awak pergi ke Dbot app, macam di sini left paling kiri sekali, dan bila buka, apa yang awak akan nampak ialah seperti ni. Kemudian dia akan beritahu welcome back, dan juga dekat sinilah kita boleh sign in. So kalau yang belum register lagi, awak boleh register dengan tekan butang sign up dekat atas kanan ni. Dan kalau dah pernah register dan terlupa password, boleh tekan forgot password dekat sini. Kalau dah register dan try masuk tapi password macam tak salah pun, boleh je tekan forgot password. Kemudian dia akan bawa kita untuk letak email kita, dan Dbot punya team akan hantar satu link untuk reset password. So macam saya akan login je, sign in. Bila sign in, pertama sekali apa yang awak akan nampak ialah untuk completekan store detail. So macam ni, kita kalau boleh jangan skip, kita buat je terus sebab step dia simple je. First kali apa yang awak akan nampak ialah something like this. Awak boleh add logo. So ada butang add logo ni, awak tekan je. Kemudian boleh pilih lah gambar pilihan yang menunjukkan branding ataupun bisnes awak. Kemudian awak buat edit nama, business name. Yang ni dah ada, bila register je dia dah automatically ada. So kalau nak ubah, boleh ubah later ataupun ubah sekarang pun boleh, tak ada masalah. Kemudian di sini dia ialah website yang kita nak letak, link yang kita akan gunakan. So link ni lah apa yang kita akan guna untuk kita bagi dekat kita punya customer, ataupun tampal dekat bio IG ke, dekat Facebook ke, supaya orang boleh terus akses ke Dbot store awak. So macam ni, awal-awal mungkin dia ada nama brand awak, lepas tu ada nombor-nombor kan. So yang ni boleh je backspace and delete dan edit lah. For example, untuk registered name ni, ini ialah registered name yang awak buat under SSM. Tapi kalau belum register dengan SSM lagi, tak apa, boleh skip saja dululah. Kita save buat masa sekarang. So bila save, pertama sekali awak akan nampak macam ni. Saya dah pernah add produk. Apa yang awak nampak ialah kosong dahululah. Macam ni ada macam-macam, ada makanan, ada drone, ikut ni ialah inventory awak lah nanti. So ini dekat part inventory, dia ialah di tab bawah kanan, dia yang ketiga. Untuk kita tengok order kita boleh tekan yang kiri dia, macam troli tu. Ini ialah tab order awak. So bila customer dah buat pembayaran, dia akan masuk dekat paid. Tapi kalau dia masih belum buat pembayaran, dia akan masuk di unpaid. Selain tu, dekat Dbot kita ada juga dashboard. So dashboard ni dia akan beritahu good afternoon, hi, I notice Senin Berhad, berapa banyak sales yang kita dah pernah buat, berapa banyak produk yang kita dah pernah jual, dan juga ada sales funnel. So sales funnel ni dia akan tunjuk lah. So macam ni, ada 112 view, ada 81 leads dan 2 sale. So yang ni ialah dekat mana yang kita boleh analyse untuk tahu dekat mana part yang kita boleh improve lah. Dan belah kanan sekali kita ada setting button. Okay, dekat setting button ni ada button copy kan ni kan. So untuk kita punya link, kita tekan je copy, dan kita automatically dia akan copy, dan kita boleh paste dekat kita punya IG bio ke, ataupun bila orang tanya PM kita tepi, kita boleh cakap check out lah dekat link ni, kita paste. So memudahkan in that way lah.
Selain tu, awak juga boleh update account info dan juga store details tadi yang kita pernah buat tadi, baru tadi. Selain tu, boleh update bank detail. Okay. So bila customer buat pembayaran online, dia boleh masuk ke akaun awak lah. So awak boleh pilih sama ada nak guna personal bank ataupun business bank. Dan bila menggunakan business bank, dia akan minta untuk letak SSM number. So SSM number mana yang awak perlu letak ialah SSM number yang awak register dengan bank. Most likely SSM number yang pertama. Untuk MyCard dan SSM number tu, dia akan ada dash. Untuk dekat keyboard ni, jangan letak dash supaya sistem boleh faham ataupun boleh read. So macam sini MyCard tu tak ada dash. Kemudian ada pelbagai lagi, ada management shipping. So di sini awak boleh buat pilihan shipping, cara shipping macam mana yang awak nak gunakan, sama ada no shipping yang mana dia tidak akan collect address customer awak, ataupun based on zone. So yang ni awak boleh set lah, sama ada zone tu zone let's say Semenanjung saja ke, ataupun awak boleh tambah Sabah dan Sarawak. Selain tu kita juga ada weight base. Yang ni awak boleh set mengikut berat. So minimum of course dia akan 0. Kemudian maksimum, yang ni mungkin kita boleh letak 2 dan letaklah harga dia berapa. For example mungkin RM7. Kemudian kita boleh tambah lagi, dia akan dari 2 yang tadi tu ke max berapa next. Tapi kalau contoh dia dari 2, lepas tu 2 dan 2 kilo dan ke atas, tak ada dah tak ada option lain, biarkan saja kotak ni kosong supaya dia boleh read lah. So itu kita boleh save je. So for example kita save lah. So macam ni, save. Kalau bila kita save je untuk ni, dia consider done. And then dekat part produk nanti saya akan tunjuk, dekat situ ada weight lah, kita boleh letak. Selain tu, awak juga boleh check order. Macam tadi kita ada order yang dekat sini. Awak juga boleh download order tu dari, contoh untuk dari 1 hari bulan ke 4 hari bulan ke, boleh kita akan send statement straight ke email awak. Payout pun sama. Payout ni apa ialah bila customer dah buat payment, dia akan transfer ke Dbot dahulu dan Dbot akan hantar ke awak. So di sinilah payout tu berlaku lah. So dia akan beritahu berapa banyak yang kita transfer. So usually payout ni akan mengambil masa dalam 2 ke 3 hari bekerja. Dan yang paling penting sekali, dekat sini kita ada butang language, yang mana awak boleh buat pilihan sama ada awak nak guna bahasa Inggeris ataupun bahasa Melayu. So bila contoh kita buat bahasa Melayu, kita save, dia akan berubah automatically semuanya dalam bahasa Melayu. So mudah sikit lah untuk yang siapa yang prefer dalam bahasa Melayu. Okey, so itu saja untuk video hari ini. Akan datang insyaAllah saya akan tunjuk more in detail mengenai inventory.